Pernah tak anda dengar tentang satu amalan doa di mana hanya dengan sekali bacaan, ganjarannya boleh jadi berlipat kali ganda? Hari ini, jom kita dalami satu amalan yang cukup istimewa, dikenali sebagai Yasin Kaifiat 41. Okey, jom kita mulakan. Apa yang kita akan bincangkan hari ini, semuanya berdasarkan panduan ringkas yang disediakan untuk satu majlis bacaan Yasin. Jadi melalui panduan ni, kita akan bedah setiap langkah satu persatu, supaya kita betul-betul faham struktur dan apa makna di sebaliknya. Ini dia persoalan utamanya. Macam mana satu kali bacaan boleh dapat ganjaran yang sama macam kita baca 41 kali? Jom kita bongkar rahsianya. Konsep utama dekat sini ialah penggandaan. Amalan ni bukan setakat baca macam biasa tau. Ia satu tata cara atau kaifiat yang dah disusun dengan sangat teliti untuk dapatkan fadilat atau kelebihan yang sangat-sangat besar. Jadi, inilah dia intipati dia. Walaupun kita baca sekali je, fadilat atau ganjarannya dipercayai sama macam baca surah Yasin 41 kali. Ini ganjaran yang luar biasa kan? Dan semua ni dicapai melalui satu tata cara yang khusus. Dan nombor inilah yang memberi nama dan signifikannya pada amalan ni. Angka 41 itu sendiri dah jadi macam simbol untuk ganjaran yang digandakan. Sebab itulah ia jadi satu amalan yang sangat berkuasa, terutamanya bila dibuat dengan niat yang betul. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu asas yang paling penting. Niat. Sebab apa? Sebab tanpa niat yang betul-betul tulus dan jelas, seluruh amalan ni mungkin akan hilang kesannya. Niat ni, dia macam sauh untuk doa kita. Ia adalah hajat yang kita letakkan dalam hati. Yang buat kaifiat ni special sangat ialah penekanannya, niat yang sama tu mesti kita pegang betul-betul. Kena konsisten dari mula kita ambil uduk sampailah bacaan habis. Ini contoh niat yang sangat jelas diambil terus dari sumber kita. Cuba perhatikan, niat ni bukan umum tau. Dia sangat spesifik. Untuk kesihatan dan kesembuhan, mohon perlindungan, rahmat, kekuatan dan paling penting, mohon kemampuan untuk sentiasa bersangka baik dengan takdir Tuhan. Ini menunjukkan betapa pribadi dan dalamnya satu niat tu. Okey, bila niat dah mantap, jom kita tengok pula langkah-langkah persediaan yang perlu kita buat sebelum mula bacaan utama. Persediaan ni pun sama pentingnya dengan bacaan tu sendiri tau. Ada dua je benda asas tapi kedua-duanya sangatlah penting. Pertama, kita sucikan diri secara fizikal dengan wuduk. Kedua, kita sucikan rohani kita dengan menetapkan niat yang betul-betul jelas dan ikhlas. Dua langkah ni macam kita sediakan bekas yang bersih untuk doa kita. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian bacaan pembukaan. Ini adalah zikir-zikir yang kita baca sebelum masuk surah Yasin. Ada 3 bacaan utama dalam bahagian ni. Kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah yang kita kenal sebagai Ummul Kitab atau Ibu Segala Surah. Yang ini kita baca sebanyak 11 kali. Lepas tu, kita teruskan dengan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW pun sama, sebanyak 11 kali. Ini tanda cinta dan hormat kita dan juga cara untuk kita memohon syafaat. Dan untuk lengkapkan siri pembukaan ni, kita baca ayat kursi atau ayat singgah sana sekali. Ayat ni memang sangat terkenal dengan kekuatannya untuk memohon perlindungan dari segala kejahatan. Bila dah selesai ketiga-tiga bacaan awal tadi, barulah kita betul-betul bersedia untuk masuk ke jantung amalan ini, iaitu bacaan surah Yasin. Tapi, ini bukan bacaan yang biasa-biasa. Dekat sinilah letaknya keunikan kaifiat 41 ni. Ada 4 tempat dalam surah Yasin di mana kita kena berhenti sekejap dan ulang bacaan ayat atau kalimah tertentu beberapa kali sambil kita terus fokus pada niat kita tadi. Okey, sekarang slide ni tunjukkan enjin di sebalik amalan ni. Perhatikan ulangan ni ya. Kalimah Yasin diulang 7 kali. Kemudian, pada ayat 38, kalimah Dzalika Taqdirul Azizil Alim diulang 16 kali. Lepas tu, pada ayat 58, Salamun Qawlam Mir Rabbir Rahim diulang 14 kali. Dan yang terakhir, pada ayat 82, Innama Amruhu Kun Fayakun diulang 4 kali. Cuba kita kira, 7 tambah 16 campur 14 campur 4 dapat 41 kan? Kat situlah letaknya simbolik nombor tu. Setiap kali kita ulang, kita kena fokuskan balik niat kita.
Jadi, kalau nak ringkaskan, ada 4 perkara penting yang kita kena ingat dari huraian ni. Pertama, kelebihan ganjaran 41 kali ganda. Kedua, pentingnya niat yang tak berubah-ubah. Ketiga, turutan bacaan Al-Fatihah, selawat dan ayat kursi. Dan akhir sekali, 4 pemulangan utama dalam surah Yasin yang menjadi kunci kepada kaifiat ini. Semua ini membawa kita kepada satu persoalan yang lebih mendalam, kan? Amalan yang tersusun macam Yasin Kaifiat 41 ni sebenarnya bukan setakat tentang ganjaran. Ia juga tentang proses itu sendiri. Cuba kita fikirkan sejenak. Macam mana satu tata cara yang terperinci macam ni boleh tolong seseorang tu fokuskan harapan dan doanya, terutamanya bila tengah hadapi ujian? Ia seolah-olah memberi struktur kepada harapan kita. Sesuatu untuk kita sama-sama renungkan.